Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga sudah pastilah kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah bersama semarakkan transformasi pendidikan. Dan ini mungkin sesuatu yang menarik jugalah, dan saya difahamkan bahawa program ini sebenarnya dilancarkan sempena dengan bulan kemerdekaan pada tahun ini, dan sudah pastilah kita ingin tahu apakah yang dimaksudkan dengan bersama semarakkan transformasi pendidikan. Baiklah, kita ada tetamu seperti yang saya katakan di studio bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Zainal Abbas yang merupakan bahagian pengurusan sekolah harian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Encik Zainal, apa khabar? Khabar baik, Syikawi. Terima kasih. Lama kita tak berjumpa. Ya, betul. Akhirnya bertemu di program Ruang Bicara ini. Okey. Macam saya katakan, ini merupakan sesuatu yang mungkin agak asing sebenarnya bila kita bercakap tentang bersama semarakkan transformasi pendidikan ini. Jadi mungkin kita boleh dapat penjelasan daripada Encik Zainal sendiri apa sebenarnya bersama semarakkan transformasi pendidikan ini sebenarnya. Terima kasih, Syikawi. Sebagaimana yang Syikawi telah nyatakan tadi, sebenarnya bersempena dengan sambutan perayaan bulan kemerdekaan kita pada kali ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun merangka satu program yang dikenali sebagai JOM ataupun bersama semarakkan transformasi pendidikan ini. Ia merupakan ruang untuk kita menerangkan kepada umum tentang program-program transformasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang sedang dilaksanakan dan juga yang akan dilaksanakan di masa akan datang. Sebagaimana kita ketahui, Syikawi, negara telah pun dilanda oleh pandemik COVID pada tahun 2020. Jadi pelbagai transformasi telah kita laksanakan dalam tempoh tersebut, dan apabila kita keluar daripada ataupun menuju ke arah penghujung pandemik COVID ini, kita ingin menerangkan kepada umum tentang transformasi yang telah kita laksanakan kepada sistem pendidikan kita untuk meningkatkan lagi delivery sistem kita kepada murid-murid sekalian. Kalau kita lihat, Syikawi, baru-baru ini saya menyertai satu seminar di UNESCO mengenai transformasi pendidikan ini, dan rata-rata negara di seluruh dunia sedang melakukan adaptasi hasil daripada terkesan daripada pandemik COVID itu. Jadi di Malaysia ini juga tidak terlepas daripada perkara itu, dan pelbagai langkah telah pun kita laksanakan dalam menangani pembelajaran pada ketika itu apabila seluruh negara ditutup, dan akan terus kita laksanakan di masa akan datang untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Bila Encik Zainal sebut tentang program-program transformasi yang perlu dilakukan disebabkan oleh pandemik COVID-19 khususnya lah, apakah ramai juga yang merasa masih belum yakin sebenarnya dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri. Tetapi apakah Zainal melihat bahawa dengan program bersama semarakkan transformasi pendidikan ini, ianya mungkin akan memberikan satu gambaran yang lebih jelas sebenarnya, kerana sekurang-kurangnya akan memberikan satu indikasi bahawa Kementerian Pendidikan melakukan apa yang perlu dilakukan bersesuaian dengan keadaan semasa sebenarnya. Semestinya, Syikawi, kalau kita lihat sewaktu tempoh pandemik tersebut, proses digitalisasi itu berlaku dengan cukup pantas. Kalau dahulu murid datang ke sekolah untuk belajar, tetapi kini apabila sekolah ditutup, keseluruhan negara kita ditutup akibat pandemik itu, maka pelajar berada di rumah. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kementerian? Saya rasa pada ketika itu tiada siapa pun di Malaysia ataupun di seluruh dunia yang betul-betul memahami kaedah yang terbaik yang boleh dilaksanakan bagi membantu pendidikan. Jadi pada ketika itu Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil langkah untuk mewujudkan sistem delivery kita di mana murid belajar di rumah. Jadi satu ketika dulu kita tak pernah dengar mengenai Google Meet ataupun Zoom, tetapi melalui aplikasi sistem ini kita telah berjaya untuk mendapatkan teknologi itu untuk digunakan bagi membantu pendidikan murid sewaktu mereka berada di rumah. Di samping itu, kementerian juga turut melaksanakan pada ketika itu ialah rancangan Didik TV. Di mana guru-guru datang ke studio dan mengajar untuk dibawa ke rumah-rumah
bagi murid-murid yang tidak mempunyai akses kepada sistem internet ataupun kepada peranti. Dan proses itu secara berterusan, kemudian apabila kita ada peperiksaan SPM pada ketika itu, macam mana pelajar-pelajar nak duduk menghadapi peperiksaan, kita merangka plan transformasi kita untuk mewujudkan satu sistem di mana pada ketika itu kita ada sistem penggiliran dalam persekolahan. Itu pun kita melihat kepada kaedah-kaedah yang digunakan di negara-negara luar. Satu kajian oleh University of Paris pada ketika itu menyatakan sistem penggiliran ini merupakan kaedah yang terbaik untuk mengelakkan jangkitan COVID daripada menjangkiti lebih ramai murid misalnya. Jadi sekumpulan hadir pada minggu ini, sekumpulan lagi hadir pada minggu akan datang. Jadi kalau ada infection yang berlaku di situ, maka hanya sekumpulan kecil pelajar yang akan terlibat. Jadi pada ketika itu kita melihat kepada kaedah-kaedah yang terbaik bagaimana sistem pendidikan itu dapat dilaksanakan. Dari aspek pendidikan ataupun peperiksaan yang saya sebut tadi, Syakawi, kita juga dalam tahun 2021 itu melihat kepada transformasi kepada cara menanda peperiksaan SPM itu. Kalau dahulunya apabila selesai sesuatu peperiksaan itu, skrip jawapan itu dibungkus dan kemudian dihantar kepada lembaga peperiksaan sebelum diedarkan kepada pemeriksa untuk ditanda. Tetapi dengan transformasi yang kita laksanakan pada ketika itu, kita scan, kita imbas hampir lebih 5 juta skrip jawapan. Dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk penanda-penanda menandakan secara dalam talian. Jadi dia tanda automatik, dia dah dalam sistem tu ada AI, dia tahu markah berapa yang nak diberikan dengan penandaan jawapan tersebut. Jadi kita tidak berduduk diam pada ketika itu. Kita terus melaksanakan transformasi pendidikan untuk kita bantu dari segi pencapaian murid kepada sistem pendidikan dan juga kepada guru-guru, membantu mereka dalam mempertingkatkan delivery kepada sistem pendidikan yang mereka ada pada ketika itulah. Saya suka bila Zainal sebut tentang sistem delivery itu sendiri. Tetapi saya juga nak dapat pandangan di kelas daripada Encik Zainal sendirilah. Dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang mungkin jauh berbeza dari apa yang kita alami sebelum ini, apakah bagaimana dengan respon daripada murid-murid, respon daripada guru-guru sendiri? Apakah mereka juga sebenarnya mungkin merasa gembira dengan bentuk transformasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan? Ya, semestinya Syekawi pada mulanya agak kekok. Pada ketika itu kita dapati ada murid yang tidak mempunyai akses kepada peranti, ada murid yang tidak mempunyai akses kepada talian internet. Jadi pada ketika itu, selain daripada pembelajaran secara dalam talian, kita juga menggalakkan guru-guru untuk berhubung rapat dengan ibu bapa melalui sistem di luar talian. Jadi pembelajaran itu juga berlaku di luar talian melalui modul-modul yang turut disediakan. Jadi pada ketika itu kita libatkan seluruh anggota masyarakat. Kalau di pedalaman itu, Tok Batin, ketua kampung pun turut sama untuk membantu mengedarkan modul-modul pembelajaran ini supaya dapat murid-murid itu mengikuti pembelajaran secara offline yang kita katakan ataupun off-site. Guru-guru kita juga pergi ke kawasan-kawasan di pedalaman itu untuk melaksanakan pembelajaran kepada murid-murid di kawasan-kawasan di mana murid itu berada lah. Jadi itu antara langkah yang kita laksanakan pada ketika itu. Tapi sekarang ini semestinya dalam kita menuju ke arah digitalisasi ini, Syakawi, antara program yang kita laksanakan, antara kluster yang kita telah kenal pasti untuk laksanakan ialah untuk kita menginovasikan dari segi pembelajaran dan juga pengajaran pihak guru itu, pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP yang kita kenali. Jadi kita akan terus melihat kepada kaedah-kaedah yang terbaik, inovasi-inovasi yang telah dibangunkan oleh guru-guru dalam tempoh pandemik itu akan kita ketengahkan supaya dapat dikongsi bersama-sama guru-guru di kawasan lain. Kita tahu dalam tempoh pandemik itu, apabila belajar melalui online, guru-guru terpaksa merangka sistem pembelajaran yang menarik minat murid untuk terus mengikuti pembelajaran mereka secara dalam talian. Saya pernah tengok seorang guru matematik, dia online bersama murid di dalam laptop dia, tetapi di tangan kiri dia
menulis formula. Jadi apabila dia tulis formula tangan kiri, dia tak tengok pun. Dia tengok pada skrin tu. Dan murid-murid juga nampak kepada skrin tersebut. Jadi antara inovasi-inovasi inilah yang kita hendak ketengahkan sekarang ini untuk agar ianya dapat dikongsi bersama. Kementerian juga pada setiap tahun menganjurkan pertandingan-pertandingan inovasi dalam PDP ini. Jadi inovasi-inovasi yang telah berjaya memenangi anugerah dan sebagainya ini akan kita sebarluaskan ke seluruh negara agar dapat dikongsi bersama oleh guru-guru kita untuk membantu PDP mereka di dalam bilik darjah. Pada satu ketika Encik Zainal, ya, apabila kita menghadapi pandemik COVID-19 dan apabila sistem pembelajaran juga terpaksa diubah seperti apa yang Encik Zainal sebutlah, belajar di rumah, belajar dengan menggunakan melalui talian dan sebagainya. Tetapi timbul juga rungutan terutamanya daripada mereka yang tinggal jauh di luar bandar, terutamanya seperti mereka yang tinggal di Sabah dan pendalaman Sabah dan Sarawak yang sukar untuk mendapatkan signal untuk mereka belajar melalui talian dan sebagainya. Apakah Dana melihat bahawa masalah itu sebenarnya juga dilihat secara serius oleh Kementerian Pendidikan dan ianya telah berjaya diselesaikan? Mungkin dengan semestinya Syarawi dalam tempoh itu agak sukar sebagaimana yang saya nyatakan tadi, di peringkat awal saya rasa tiada satu negara di dunia ini yang mempunyai kaedah penyelesaian yang mantap bagi menyelesaikan isu peranti dan juga isu konektiviti di kalangan murid-murid mereka. Betul. Tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia pada ketika itu juga mengambil inisiatif untuk membantu mengedarkan lebih 150,000 kalau tak silap saya peranti kepada murid-murid di seluruh negara. Peranti yang juga disediakan dengan line connectivity. Jadi mereka mempunyai ruang untuk belajar secara dalam talian. Jadi pelbagai syarikat sebenarnya telah pun datang untuk bertemu Kementerian Pendidikan Malaysia dan menyumbang ke arah peranti ini untuk digunakan. Dan dalam tempoh kita melaksanakan menyemarakkan transformasi pendidikan ini juga pada 20 hari bulan Ogos ini, Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri akan melancarkan inisiatif pemantapan ICT Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada ketika ini kita sedang giat untuk memperkasakan makmal-makmal komputer yang ada, untuk membekalkan laptop, membekalkan konektiviti untuk murid-murid supaya dapat digunakan di dalam bilik darjah. Walaupun sekarang ini pandemik COVID itu mungkin menghampiri penghujungnya, tetapi ini tidak bermakna proses transformasi digital itu akan dihentikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan terus mempertingkatkan usaha ini untuk membantu guru-guru dan juga murid di sekolah untuk meneruskan transformasi digital inilah. Kalau kita lihat selain daripada makmal-makmal komputer, ada lebih 7,000 makmal komputer seluruh negara yang akan kita tambah baik. Kita juga mewujudkan hybrid classroom untuk kegunaan murid-murid. Jadi itu merupakan antara inisiatif yang akan kita laksanakan dalam tempoh bulan kemerdekaan ini bagi kita bersama-sama menyemarakkan lagi transformasi pendidikan Syikawi. Dulu timbul juga persoalan yang mungkin perlu mendapat perhatian daripada Kementerian Pendidikan sendiri. Ada juga ibu bapa yang merungut kadang-kadang pada satu ketika lah, terutamanya kerana mereka tidak mampu untuk membeli laptop sebenarnya bila sistem pendidikan itu beralih kepada pembelajaran melalui talian dan sebagainya. Apakah Kementerian Pendidikan sudah melihat masalah itu dan apa langkah-langkah yang diambil sebenarnya dalam usaha untuk membantu terutamanya golongan-golongan yang tidak mampu untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan seperti laptop sebagaimana yang saya nyatakan tadi, apabila pandemik melanda negara, sebenarnya banyak syarikat telah pun bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu murid-murid khasnya dalam golongan B40. Pusat Zakat Negeri Kuala Lumpur misalnya, Jabatan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyumbangkan melalui wang wakalah untuk kita membelikan peranti-peranti dan juga talian internet itu untuk disampaikan kepada murid-murid kita. Jadi itu berlaku secara berterusan Syikawi untuk kita bantu mereka, di samping sebagaimana yang saya nyatakan tadi, pewujudan hybrid classroom, pembangunan makmal-makmal komputer
komputer yang boleh digunakan oleh murid-murid di sekolah. Yang penting kalau kita lihat dari segi internet ini ialah bagaimana ia dapat membantu untuk menjadikan sistem pendidikan itu lebih menyeronokkan dan pelajar-pelajar dapat melakukan research melalui dalam talian. So walaupun sekarang ini mungkin tiada keperluan untuk mengadakan pembelajaran secara dalam talian, tetapi kegunaan komputer itu masih boleh diperkasakan melalui sumber-sumber pendidikan yang lebih berinteraktif dengan murid. Dan menyentuh tentang interaktif ini dulu, kalau sewaktu satu ketika dulu kita melancarkan platform Delima misalnya. Platform Delima ini mempunyai pelbagai PDP yang boleh digunakan oleh guru, pelbagai bahan-bahan pengajaran yang ada di situ yang boleh digunakan oleh murid, ibu bapa dan juga yang pentingnya oleh guru-guru untuk membantu pembelajaran murid. Kita juga dalam tempoh program semarakan transformasi pendidikan ini akan melancarkan Delima 2.0. Delima 2.0 ini sebenarnya akan lebih interaktif. Dia ada kita bangunkan AI untuk menjadikan pengalaman murid apabila menggunakan Delima itu, pengalaman guru dan juga ibu bapa boleh mendapat akses kepada platform Delima ini lebih menarik dan lebih interaktif. Ada board yang mana pengguna boleh berkomunikasi dan mendapatkan maklumat-maklumat. Okey. Sesuatu yang menarik jugalah anda dapatkan pandangan Encik Zanal. Ada juga yang mengeluarkan pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa pembelajaran melalui talian ini jika dibandingkan dengan pendidikan ataupun sistem pendidikan secara bersemuka itu sebenarnya memberikan satu perbezaan yang agak ketara sebenarnya kepada prestasi pelajar, prestasi guru itu sendiri dan sebagainya. Komen sikit. Semestinya kalau kita lihat kepada guru terlebih dahulu dalam tempoh pandemik itu kita menyedari pengetahuan mereka tidak semua yang mahir menggunakan komputer untuk melaksanakan pembelajaran mereka, tetapi pelbagai kursus telah kita laksanakan, siri-siri webinar yang kita laksanakan untuk membantu delivery guru-guru ini, membantu peningkatan profesionalisme mereka dalam bidang digital ini. Di samping itu kalau kita lihat kepada murid-murid sendiri, sebenarnya mereka ada yang lebih mahir dalam melaksanakan internet ini. Kita tak payah ajar pun mereka dah tahu macam mana nak gunakan komputer dan juga mendapatkan maklumat daripada internet. Tapi saya setuju dengan Syakawi bahawa sekarang ini kalau kita lihat dari segi pembelajaran bersemuka, pembelajaran secara dalam talian memang ada perbezaannya. Sebab itu kita di kementerian menggabung jalinkan kedua-duanya. Kalau Syakawi ingat baru-baru ini pada bulan Februari yang lalu kita melancarkan konsep sekolahku sejahtera. Melalui konsep sekolahku sejahtera itu salah satu daripada 14 elemen yang ditekankan ialah eksplorasi. Jadi dalam pembelajaran ini ia juga melibatkan aktiviti-aktiviti eksplorasi. Pembelajaran sains misalnya, kita perlu melakukan eksperimen, kita perlu keluar daripada bilik darjah. Kita ada backyard science yang mungkin dikenali umum untuk murid-murid melakukan ataupun mendapatkan maklumat daripada aktiviti di luar bilik darjah. Dan itu sentiasa berlaku sebenarnya dalam sistem pendidikan kita, kerana kita ada kelas-kelas akademik. That is what we call academic classes. Kita juga ada co-academic. Co-academic ini adalah aktiviti-aktiviti co-curriculum yang menyokong kepada aktiviti-aktiviti akademik yang dilaksanakan di dalam kelas. Misalnya di sekolah rendah kita ada mata pelajaran RBT, mereka bentuk teknologi, mereka belajar coding dan sebagainya. Dan kemudian komponen itu disokong pula dengan aktiviti di luar bilik darjah dalam pertandingan-pertandingan robotik yang dilaksanakan di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Jadi gabung jalin antara kedua-dua kelas akademik dan juga aktiviti-aktiviti co-akademik ini dapat memantapkan lagi kemenjadian murid-murid kita lah. Kegelisahan ibu bapa, kegelisahan pelajar-pelajar apabila Kementerian Pendidikan memperkenalkan pembelajaran melalui talian ini. Ini sesuatu yang tak dapat dielakkan. Tetapi apakah Encik Zanal merasakan bahawa dengan keputusan SPM yang diumumkan baru-baru ini, ianya telah memberikan satu keputusan yang mungkin di luar jangkaan sebenarnya. Apakah itu antara faktor yang membuktikan bahawa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dalam bentuk transformasi kepada sistem pendidikan itu sebenarnya
sebenarnya membuahkan hasil dan memberikan suatu keputusan yang mungkin tidak dijangkakan tetapi menggembirakan semua pihak sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kepada peperiksaan ini, Syikawi, banyak perkembangan dari aspek peperiksaan ini telah berlaku dalam tempoh pandemik ini. Kita pada tahun yang lepas telah pun mengumumkan tentang pemansuhan UPSR dan juga pemansuhan PT3 kemudiannya. Jadi kita punya exit examination itu yang tinggal ialah peperiksaan SPM. Saya tahu ramai mungkin ibu bapa yang agak mungkin masih ragu-ragu tentang sistem ini. Tetapi kalau kita lihat kepada UPSR itu sendiri, bagi murid-murid yang berumur 12 tahun. Jadi pada ketika itu kita laksanakan ujian dan kemudian ada ranking pula. Siapa dapat 6A, siapa dapat 5A, siapa dapat 4A, siapa dapat 3, 2, 1. Lepas 1 tu baru yang dapat 6B ataupun 5B. Jadi adakah ini bermakna bahawa murid-murid yang dapat 5B pada usia 12 tahun atau murid yang dapat 5C pada usia 11 tahun ini atau 12 tahun ini merupakan murid-murid yang tidak dapat berjaya di dalam kehidupan mereka. Kerana kita menilai mereka pada umur 12 tahun. Yang berhormat Menteri selalu mengatakan kalau murid itu berusia 12 tahun dan katalah dia mampu hidup sehingga umur 72 tahun. Bermaksud dia ada 60 tahun lagi di hadapan dia untuk mendapatkan pembelajaran yang baik dan membantu dalam kehidupan beliau. Dan di sini kalau kita lihat kepada sistem yang kita ada, which is terlalu berpaksikan kepada peperiksaan. Ada yang darjah 1 dah pergi tuition. Tak kira di peringkat umur di sekolah rendah itu dah pergi ke tuition. Kerana apa? Kerana untuk mendapatkan maklumat tentang peperiksaan. Jadi dengan pemansuhan itu kita memperkasakan apa yang kita katakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Pentaksiran bidik darjah diperkasakan. Dan dalam siri transformasi pendidikan ini kita juga melaksanakan jaya rawara. Kita melaksanakan libat urus dengan masyarakat untuk menerangkan bagaimana konsep murid pentaksiran kepada murid itu dilaksanakan. Kita ada ujian akhir sesi akademik yang diperkenalkan untuk murid-murid tahun 4, 5, 6 di sekolah rendah dan kemudian tahun tingkatan 1, 2, 3. Jadi ujian ini dilaksanakan di hujung tahun. Dan dia yang pentingnya dia bukan peperiksaan. Dia ialah ujian untuk menilai tahap pencapaian murid, tahap penguasaan murid dalam kurikulum yang telah disampaikan oleh guru-guru. Dan ia lebih kita kata lebih bermakna kerana intervensi langkah-langkah intervensi dapat kita laksanakan dengan segera. Jadi kalau di tahun 4 tu kita dah laksanakan ujian pentaksiran ujian akhir semester ini, kita dapat kenal pasti apakah kelemahan murid itu dan kita dapat ambil tindakan yang segera. Berbanding dengan UPSR. Katalah UPSR tu tahun 6. Jadi bila tahun 6 tu baru kita tahu dia lemah dalam mathematics. Dan tindakan itu lambat untuk diambil. Dah sampai ke tahun 6. Jadi kalau kita dah kesan awal di tahun 4, di tahun 5, tahun 6 itu langkah intervensi boleh dilaksanakan oleh guru untuk membantu penguasaan murid dalam satu-satu mata pelajaran ataupun kurikulum yang disampaikan. Jadi permekasaan kepada PBS itu merupakan salah satu inisiatif kita untuk membugarkan kita punya kurikulum dan juga pentaksiran di negara kita. Okey, semakin menarik sebenarnya apa ni Encik Zana, sebanyak informasi yang semakin banyak kita kongsikan bersama dengan penonton, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, tapi kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu bersama semarakkan transformasi pendidikan. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang bersama semarakkan transformasi pendidikan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Encik Zainal Abbas, iaitu pengarah di bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia.
Baik, apa ni Encik Zana. Saya juga nak mendapat pandangan Encik Zana lah. Ini juga sesuatu yang sering dibangkitkan sebenarnya di kalangan masyarakat kita bila kita bercakap tentang sistem pendidikan di negara kita. Ada yang berpandangan dan juga berpendapat bahawa tadi pun kita sentuh semintas lalu, iaitu tentang bagaimana seolah-olah tumpuan kita kita ingin hanya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang dikatakan gemilang ataupun cemerlang dalam bidang akademik, dan kita dikatakan sistem pendidikan kita dikatakan terlalu exam oriented dan sebagainya. Tapi mungkin dengan pengenalan bersama semarakan transformasi pendidikan ini, perkara ini juga sebenarnya diberi perhatian yang serius dan dilihat supaya kita akhirnya akan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang bukan cemerlang dalam bidang akademik sahaja, tetapi juga mungkin dari segi salah sila kedudukan mereka dan sebagainya. Betul, Syekawi. Kementerian Pendidikan Malaysia pada ketika ini sedang dalam rangka sesi libat urus untuk kita terangkan kepada umum, kepada pemegang-pemegang taruh di sekolah-sekolah, termasuk kepada ibu bapa, kepada masyarakat tentang pemerkasaan kepada sistem peperiksaan kita lah. Maknanya tak ada lagi, we're not based on education ataupun examination alone lah. Kita telah lari daripada exam based orientation tadi kepada pemerkasaan kepada pentaksiran berasaskan sekolah ini. Dan yang menarik tentang pentaksiran berasaskan sekolah ini, selain daripada keputusan ujian peperiksaan akhir tahun misalnya, ataupun lain-lain ujian yang dilaksanakan, kita juga melihat kepada penglibatan dan kemenjadian murid itu dari aspek co-curriculum. Kita lihat ada pentaksiran melalui PAJSK, penglibatan mereka dalam sukan, dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum ini juga diberikan penekanan untuk kita juga lihat kepada kemenjadian mereka dari aspek tersebut. Selain itu, kita juga ada ujian psikometrik. Ujian psikometrik ini sebenarnya membantu Kementerian Pendidikan Malaysia, malah membantu juga ibu bapa untuk melihat kepada kecenderungan murid-murid. Kalau dahulu kita gunakan misalnya PT3 untuk menentukan murid mana yang masuk aliran sains, murid mana yang masuk aliran sastra dan sebagainya. Sekarang ini ujian psikometrik itu merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk menentukan murid, selain daripada keputusan peperiksaan mereka ataupun pentaksiran ujian akhir sesi akademik itu, untuk menentukan apakah kecenderungan, apakah bidang yang ingin diceburi oleh murid tersebut. Kalau kita lihat, kalau dahulunya bila keluar keputusan keluar keputusan peperiksaan misalnya, yang dilihat ialah berapa A, berapa B, berapa C. Tapi sekarang ini melalui pemerkasaan PBS ini, ibu bapa diterangkan, okey, pencapaian dia di dalam kelas berdasarkan ujiannya, pentaksirannya begini. Tetapi dia juga merupakan murid yang aktif dalam bidang sukan, dalam bidang co-curriculum. Dalam ujian psikometrik ini kecenderungannya ialah ke arah begini. Kadang-kadang Syekawi, kita juga dapat instances di mana ibu bapa sendiri tidak tahu kecenderungan anak-anak mereka. Mereka bekerja. Apabila balik di rumah, masa yang diluangkan bersama anak itu agak terhad. Jadi apa yang dipamerkan oleh anak-anak di rumah mungkin berbeza dengan apa yang mereka tunjukkan sewaktu bersama guru, sewaktu bersama rakan-rakan mereka. Sebab itu melalui pentaksiran berasas sekolah yang kita laksanakan ini, selain daripada ujian kepada tahap pencapaian ataupun penguasaan murid di dalam satu-satu bidang itu, kita juga lihat kepada usaha yang mereka laksanakan. Mungkin dari segi ujian, ada murid yang dari segi ujian dia dapat markah yang tinggi, tapi dia kurang aktif di dalam kelas. Ada murid yang boleh bagi respon yang baik sewaktu di dalam kelas, tetapi ujian dia tidak berapa cemerlang. Jadi bila melihat kepada kepelbagaian ini, maka guru-guru dapat melaksanakan intervensi agar dapat membantu untuk melahirkan murid yang lebih seimbang dari segi peperiksaannya atau ujiannya, pentaksirannya, dan juga dari segi usaha ataupun effort yang ditunjukkan oleh murid itu di dalam bilik darjah. Saya ingin mendapatkan pandangan Encik Zana jugalah sebelum kita bercakap tentang apa lagi program-program menarik yang disusun atur sempena dengan bersama semarakkan transformasi pendidikan. Bila kita sebut tentang istilah intervensi itu sendiri, ada juga rungutan dulu dikatakan bahawa kadang-kadang dalam bilik darjah itu pun sendiri sistem pendidikan kita seolah-olah membezakan anak-anak murid-murid ini mungkin cemerlang dalam segi pendidikan. Kita kata istilah pandai lah di sekolah, dan mereka diletakkan dalam satu kelas di kalangan murid-murid yang pandai saja.
saja. Yang kurang pandai diletakkan di kelas lain dan sebagainya. Tetapi saya tahu bahawa Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri melihat itu sebagai satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius dan diatasi dengan segera, di mana murid-murid yang dikatakan pandai dan kurang pandai itu sebenarnya digabungkan ataupun diletakkan dalam satu kelas supaya tidak ada lagi perasaan inferiority complex dan sebagainya. Ya, betul, Syekh Kawi. Sebenarnya telah lama sistem streaming ini tidak lagi diamalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi satu kelas itu mempunyai murid yang pelbagai. Dan itulah yang kita nak tekankan melalui apa yang kita kenali sebagai pembelajaran abad ke-21. Jadi murid di dalam kelas itu bila melaksanakan aktiviti berkumpulan misalnya, kita ada murid yang mempunyai mungkin kemahiran yang ataupun pengetahuan yang lebih tinggi, dia dapat membantu rakan-rakan yang lain yang berada dalam kumpulan tersebut. Ini yang tadi kita kata bila pentaksiran bahasa sekolah tadi, kita ada dari segi ujian yang kita laksanakan, pentaksiran yang kita laksanakan, dan kemudian kita lihat juga dari segi usaha yang dilaksanakan oleh murid tersebut, dan bagaimana mereka boleh membantu juga rakan-rakan lain di dalam bilik darjah tersebut untuk mendapatkan penguasaan kepada satu-satu topik tersebut. Jadi memang dari segi streaming ni saya rasa ia merupakan satu perkara yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita tidak lagi melaksanakan streaming lah, kerana kita tak ada bias kepada murid yang mempunyai pencapaian tinggi dan murid yang mempunyai pencapaian yang kurang. Tapi yang penting ialah supaya penguasaan murid dalam satu-satu mata pelajaran itu dapat kita tingkatkan, khasnya dari aspek literacy, dari aspek numeracy. Dan bercakap tentang literacy ni tadi, kementerian juga menggunakan sekarang ini dalam perancangan kita untuk melihat dan melatih guru-guru untuk menggunakan satu sistem aplikasi yang dipanggil Microsoft Reading Progress. Microsoft Reading Progress ini membantu dari segi penguasaan murid, khasnya dalam bahasa Inggeris, untuk membaca. Jadi kita boleh melalui penggunaan aplikasi ini, murid membaca, dan kemudian siri pembacaan itu dapat dinilai tahap kebolehan mereka untuk membaca. Jadi itu merupakan salah satu inisiatif kita untuk mempertingkatkan, untuk memberikan inovasi kepada PDP yang dilaksanakan oleh guru. Jadi satu lagi aplikasi yang dapat membantu. Dan bercakap tentang edutech ini, teknologi dalam pendidikan ini, kita juga ada siri-siri bertemu dengan pengusaha-pengusaha edutech. Jadi mereka boleh sebenarnya hadir. Kita akan aturkan satu sesi dalam tempoh bersama transformasi, semarakkan transformasi ini, untuk penggiat-penggiat ataupun pengusaha-pengusaha edutech ini untuk datang dan berjumpa dengan kementerian, membentangkan teknologi pendidikan mereka. So it's like an edutech pitching lah. Mereka pitch item pembelajaran digital mereka yang boleh kemudiannya digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu pembelajaran murid, selain daripada guru yang mengajar di dalam kelas. Selain daripada apa yang Encik Zana sebut tadi, apa lagi sebenarnya yang akan diketengahkan dalam semarakkan transformasi pendidikan ini? Ini satu topik yang saya pasti Syekh Kawi sukalah. Dalam tempoh 2 tahun, kita punya MSSM tidak berlangsung. Aktiviti sukan tidak dapat dilangsungkan dalam tempoh pandemik. So pertandingan-pertandingan di peringkat daerah, di peringkat negeri, MSS negeri, dan juga di peringkat MSSM, di peringkat kebangsaan itu tidak dilaksanakan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 sebahagiannya dilaksanakan secara dalam talian. Tapi apabila kita masuk ke fasa peralihan ke arah endemik ini, kita telah mengembalikan aktiviti-aktiviti kurikulum secara bersemuka, aktiviti sukan secara bersemuka. Dalam tempoh terdekat ini, pada hujung minggu ini sebenarnya bermulanya kalender MSSM bagi tahun 2022 ini dengan kejohanan merentas desa di Terengganu. Dan ia akan diikuti pada awal bulan September dengan penganjuran lebih 23 jenis sukan yang akan turut dipertandingkan. Jadi murid-murid boleh bergiat aktif kembali di dalam sukan dan meneruskan persaingan untuk kita membantu untuk memilih atlet-atlet yang terbaik, atlet murid yang terbaik untuk mewakili negara di peringkat yang lebih tinggi. Jadi ini semestinya saya pasti berita gembira untuk murid-murid. Bila terkongkong dalam rumah tanpa sebarang aktiviti bersemuka, berhadapan dengan skrin pembelajaran, kini boleh kembali aktif bersaing dalam aktiviti
aktiviti sukan. Dan baru-baru ini juga Kementerian Pendidikan Malaysia bersama KBS telah melancarkan Little League dalam sukan bola sepak. Jadi ini memberi ruang untuk lebih ramai murid sebenarnya terlibat dalam aktiviti bola sepak itu secara liga. Yang dilaksanakan di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Kementerian juga menyentuh tentang aspek sukan ini, Syakawi, akan mengadakan sesi-sesi uji bakat bagi sukan sepak takraw. Kita ingin mengembalikan zaman kegemilangan Malaysia dalam sukan sepak takraw ni. Kita tahu ia agak merudum dengan pasukan Thailand. Jadi usaha ini kita laksanakan untuk kita mengenal pasti bakat-bakat yang ada di daerah-daerah, di negeri-negeri, di sekolah, untuk kita tempatkan mereka di pusat-pusat latihan di daerah-daerah mereka sendiri. Saya mencelah di sini Encik Zanal, bila you sebut tentang menghidupkan semula MSSM itu, ini memang sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Apakah ianya juga akan melibatkan sekolah-sekolah sukan yang ada di negara kita ini? Apakah mereka juga mungkin akan melihat kepada satu dimensi yang mungkin lebih meyakinkan bila kita cakap tentang program yang disusun atur ini? Semestinya Syakawi, kerana penganjuran kita berlaku di peringkat sekolah. Kalau Syakawi lihat dalam bulan-bulan yang lepas ini, pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah telah pun dilangsungkan, kejohanan olahraga di peringkat sekolah, kemudian di peringkat daerah untuk memilih yang terbaik di daerah itu, memilih yang terbaik di daerah mewakili daerah ke negeri, mewakili negeri ke peringkat kebangsaan dan seterusnya. Pada hujung tahun ini kita besar kemungkinan akan menganjurkan ataupun akan ada dianjurkan kejohanan ASEAN School Games dengan negara-negara ASEAN untuk memilih atlet-atlet yang terbaik di peringkat umur ini, di bawah umur 18 tahun untuk mewakili Malaysia di peringkat yang lebih tinggi. Dan semestinya penglibatan murid-murid di sekolah sukan merupakan salah satu elemen yang utama. Namun apa yang melalui sistem yang kita ada sekarang ini, murid-murid di sekolah sukan tidak bertanding sebagai satu pasukan. Mereka akan kembali ke negeri masing-masing untuk mewakili negeri di peringkat kebangsaan ini nanti. Okey, kita akan sambung lagi Encik Zana, tapi kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa agak suntuk, tapi insyaAllah ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Encik Zanal Abbas, iaitu pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita rehat buat kali terakhir. Malah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara di Bernama TV ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi masa yang mengizinkan kita untuk sembang-sembang berkaitan dengan bersama semarakkan transformasi pendidikan ini bersama dengan Encik Zanal Abbas, iaitu pengarah bahagian pengurusan sekolah harian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, Encik Zanal, saya juga difahamkan bahawa sempena dengan semarakkan ataupun bersama semarakkan transformasi pendidikan ini, satu showcase transformasi pendidikan juga saya difahamkan akan diadakan. Jadi mungkin boleh kita kongsi apa yang akan dipertontonkan dalam showcase transformasi pendidikan ini? Semestinya Syakawi, kita merangka satu showcase kepada transformasi pendidikan ini, dan akan kita laksanakan di Alamanda bermula daripada 12, 13 dan 14 hari bulan Ogos ini. Dan dalam showcase itu kita akan mengenengahkan bakat-bakat kita di peringkat murid-murid sekolah, dengan menonjolkan inovasi-inovasi yang mereka laksanakan dalam pembelajaran itu sendiri. Kita juga ada aktiviti-aktiviti seperti program-program sukan, di mana kalau tuan-tuan ingat, kita juga ada ujian segak bagi murid-murid di sekolah. Ya, betul. Ujian segak ini dilaksanakan 2 kali setahun. Jadi ibu bapa sendiri sebenarnya boleh datang ke Alamanda tu dan mencuba sendiri ujian segak yang dilaksanakan oleh anak-anak mereka. Ini merupakan satu elemen yang penting untuk kita melihat kepada ibu bapa untuk mengetahui tentang apa yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga keberhasilan murid-murid kita. Kita ada persembahan-persembahan kebudayaan yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sendiri akan turut hadir untuk menerangkan kepada umum tentang dasar-dasar yang terkini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan terangkan juga tentang
kita katakan tadi pembugaran kepada kurikulum kita dan juga kepada sistem pentaksiran pentaksiran berasaskan sekolah tadi untuk kita juga menerangkan kepada umum. Di samping itu pameran-pameran kebahasaran murid, misalnya di KV College Vocational kita, banyak inovasi yang dihasilkan oleh mereka. Selain daripada produk-produk kebahasaran murid ini tadi, dari segi culinary, dari segi pertanian dan sebagainya akan turut kita ketengahkan. Kita juga ada pameran dari segi inovasi teknologi pendidikan, edutech itu tadi bersama kita punya stakeholders. Dan selain itu di pentas utama kita akan juga ada persembahan-persembahan daripada murid-murid yang mempunyai kemahiran dalam tarian dan sebagainya dan nyanyian, untuk bersama-sama menghiburkan pengunjung di Alamanda pada 12 hingga 14 hari bulan Ogos ini. Dan semestinya Syakawi, apabila kita adakan program ini, hasrat kita adalah untuk masyarakat, khasnya pengunjung-pengunjung di sana nanti, dan masyarakat yang berada di Lembah Kelang ini, termasuk di Putrajaya, untuk bersama-sama kementerian dan melihat sendiri apakah keberhasilan murid-murid, apakah sistem pendidikan yang kita laksanakan, bagaimana kita digitalkan sistem pendidikan kita. Akan ada juga guru-guru yang menerangkan tentang inovasi pendidikan yang telah mereka laksanakan. Kita juga ada pameran lukisan, hasil lukisan kesenian murid-murid. Kerana kita kata tadi, sistem pendidikan kita bukan hanya berteraskan kepada akademik, tetapi juga kepada co-akademik dan aktiviti-aktiviti sampingan yang membantu kepada kemenjadian murid itu secara keseluruhan. Dan selain daripada showcase transformasi pendidikan yang akan dilaksanakan di Alamanda itu, juga kita akan turut melaksanakan Hari Terbuka PPD. Hari Terbuka PPD ini akan berlangsung daripada 19 dan 20 hari bulan bagi negeri-negeri seperti Johor, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, negeri yang bercuti pada Jumaat dan Sabtu. Dan kemudian pada hari Sabtu dan Ahad 20 dan 21 hari bulan Ogos ini. Jadi dalam hari terbuka itu, ia memberi ruang kepada masyarakat untuk hadir ke pejabat-pejabat pendidikan daerah. Kita ada 142 pejabat pendidikan daerah seluruh negara yang akan melaksanakan hari terbuka ini. Jadi para ibu bapa dan juga stakeholders, pemegang taruh kepada Kementerian Pendidikan Malaysia boleh hadir ke pejabat-pejabat pendidikan daerah ini untuk mendapatkan maklumat tentang sistem pendidikan yang sedia ada, dan juga jika terdapat sebarang kesukaran dan sebarang permasalahan berhubung dengan sistem pendidikan ataupun persekolahan anak-anak mereka, untuk mendapatkan jawapan sendiri daripada pegawai pendidikan daerah. Dan di samping itu tadi kita cakap mengenai inovasi pendidikan, akan juga turut dilangsungkan dalam tempoh hari terbuka itu, ialah pertandingan pitching inovasi PDP. Jadi ini untuk guru-guru. Jadi guru boleh datang dan melaksanakan pitching kepada inovasi mereka, dan ianya akan dipertandingkan untuk kita lihat di daerah-daerah kita ini inovasi yang telah dilaksanakan oleh guru yang kemudiannya boleh diketengahkan dan dikongsi bersama di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, kepada guru-guru di seluruh negara. Dan itu merupakan satu pengisian bagi program bersama semarakkan transformasi pendidikan yang kita rancang ini, Syekh Kawin. Apakah Encik Zanal yakin bahawa dengan program-program yang disusun atau terutama showcase transformasi pendidikan, hari terbuka PPD dan sebagainya, inilah peluang sebenarnya kepada ibu bapa untuk datang dan melihat sendiri, bertanya apa saja berkaitan dengan sistem pendidikan, supaya sebelum ini kalau ada pandangan-pandangan yang negatif terhadap sistem pendidikan kita itu, ianya akan memberi satu gambar yang lebih jelas kepada ibu bapa sebenarnya. Ya, dia macam show and tell lah. Untuk kita showcase pencapaian transformasi yang telah kita laksanakan, dan mengapa kita laksanakan transformasi itu, melalui keberhasilan murid yang akan turut kita pamerkan. Jadi semestinya para ibu bapa dan juga pemegang taruh Kementerian Pendidikan Malaysia boleh turut bersama-sama untuk melihat segala inisiatif yang telah dilaksanakan dalam kita mentransformasikan pendidikan ini, daripada tempoh pandemik itu sendiri sekarang ini sehinggalah ke masa akan datang. Kerana pendidikan ini dia tidak boleh statik, dia tidak boleh berdiam diri. Kalau dalam tempoh pandemik itu Kementerian Pendidikan berdiam diri, kita tunggu saja pandemik ini habis, kita akan mengakibatkan pelajar-pelajar kita mungkin ketinggalan dari segi pencapaian akademik mereka. Tetapi tidak begitu. Kita telah mengambil berbagai langkah untuk melaksanakan transformasi kepada pendidikan kita, dan memodernisasikan pendidikan itu supaya
apabila pencapaian murid itu ataupun keberhasilan murid itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan apabila kita sekarang ini telah kembali kepada sistem persekolahan seperti biasa, proses digitalisasi itu kita teruskan. Kerana itu that is the way forward sekarang ini untuk kita bantu kepada pembelajaran murid. Di serata dunia, saya sebut mengenai persidangan Transformation Education yang dilaksanakan di UNESCO, the pre-summit. Itu kesemua negara-negara, tak kira negara Afrika, negara Asia, negara Eropah, Amerika Selatan, semua bercerita tentang transformasi pendidikan. Semua bercerita tentang digitalisasi yang mereka laksanakan. Dan Malaysia pada ketika itu, Yang Berhormat Menteri Kanan berkongsi pengalaman Malaysia mengharungi pandemik COVID pada ketika itu dengan sistem pendidikan kita dan bagaimana kita bergerak ke hadapan. Dan kita rangkumkan pada ketika itu melalui pengenalan kepada konsep sekolahku sejahtera. Dalam sekolahku sejahtera itu kita ada sekolah yang seronok, murid-murid seronok untuk pergi ke sekolah, berasa selamat, sihat, kita ada jati diri, dan semua itu sebenarnya kita rangkumkan untuk sistem pendidikan kita, dan kita laksanakan transformasi ini bukan untuk diri kita tetapi untuk this future generation, generasi akan datang. Ketika ini pun satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Encik Zainal. Ketika berada di persidangan UNESCO itu sendiri, bercampur dengan negara-negara lain yang juga mewakili Kementerian Pendidikan masing-masing, secara ikhlasnya apakah Encik Zainal melihat bahawa sistem pendidikan negara kita juga sebenarnya berada pada tahap yang cukup membanggakan jika kita bandingkan dengan sistem pendidikan yang selalunya dikatakan di luar negara lain itu jauh lebih maju daripada kita? Pandangan ikhlas. Betul tu Syakawi. Kalau kita lihat sistem pendidikan kita, kita telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Sekarang ini kita di gelombang yang terakhir, daripada 2011 2021 hingga 2025, untuk kita bangunkan sistem pendidikan. Dan memang sistem pendidikan kita lihat adalah setaraf dengan negara-negara maju. Kalau kita lihat tadi tentang pentaksiran, apabila Yang Berhormat Menteri pada ketika itu menyatakan bahawa kita dah bergerak meninggalkan exam based education, ramai negara-negara yang menanyakan ini kerana mereka telah cuba tetapi tidak berjaya untuk keluar daripada kepompong peperiksaan ini. Tapi Malaysia telah berjaya untuk melaksanakannya dengan program-program yang kita laksanakan untuk memperkasakan pentaksiran di sekolah itu, pentaksiran berasaskan sekolah itu, dan itu akan turut menjadi rujukan kepada negara-negara lain yang berada di luar sana. Tapi Syakawi, yang penting pada kita itu, sebab itu kita adakan program ni untuk kita bersama-sama menyemarakkan transformasi pendidikan. Jadi jom kita semarakkan transformasi pendidikan kerana kita tidak boleh berdiam diri. Apabila pendidikan kita berdiam diri, kita tidak melaksanakan inovasi-inovasi ini, kita tidak melaksanakan transformasi ini, itulah ketikanya di mana negara-negara lain ini akan mula mengatasi kita dalam sistem pendidikan. Sebab itu kita perlu lihat kepada transformasi ini supaya ianya dapat dilaksanakan dengan jayanya dan sistem pendidikan kita dapat terus dilonjakkan ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, masa mencemburui kita sebenarnya Encik Zainal ada lebih kurang ialah saya kira 2 minit saja lagi. Jadi seruan dan juga harapan Zainal Abbas sempena dengan program bersama semarakkan transformasi pendidikan. Terima kasih Syarawi. Dan semestinya program bersama semarakkan transformasi pendidikan ini akan kita laksanakan dari tempoh 1 hari bulan Ogos, iaitu hari ini, sehinggalah ke 16 hari bulan September. Namun tidak bermakna bahawa transformasi itu akan berhenti di situ. Dalam bulan ini bersempena dengan sambutan kemerdekaan ini, kita melihat kepada transformasi pendidikan daripada dahulu sebelum merdeka sehinggalah kepada apa yang ada sekarang ini, dan juga perancangannya, langkah-langkah ke hadapan yang kita akan laksanakan untuk mentransformasikan pendidikan kita. Dan semestinya kepada umum di luar sana, kita akan sentiasa mewar-warkan tentang program-program yang kita laksanakan ini melalui laman-laman sosial Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya dapat dilihat oleh pihak umum dan juga dapat
dapat turut bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia menghadiri program-program yang akan kita laksanakan bagi kita bersama menyemarakkan transformasi pendidikan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zainal Abbas kerana sudi bersama kami di ruang bicara di Bernama TV ini. Kan kami mendoakan supaya mengharapkan juga dan juga ingin melihat sebenarnya program bersama semarakkan transformasi pendidikan ini akan mencapai kejayaan, dan yang lebih penting sekali akhirnya ianya akan dapat mencapai matlamat yang ingin dibangkitkan ataupun dicapai. Itu sebenarnya akan menjadi satu kenyataan. Jadi terima kasih kepada anda bersama kami di ruang bicara di Bernama TV ini, dan tentunya ini bukan kali pertama dan terakhir ya kita duduk bersama di ruang bicara ini, dan mungkin selepas ini kita juga ingin mendapat penjelasan daripada Encik Zainal Abbas sendiri tentang bagaimana tentang pencapaian bersama semarakkan transformasi pendidikan ini setelah ianya sempurna dan selesai dilaksanakan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.